Yen pergi kereta. Kalau dia part ke yang sebenarnya kita kena tahu ialah macam mana kita nak interpretkan data-data yang diberi. Okey. Okey, ni some of dia punya terminology classification of business organisation. Taklah perlu kita tahu sangat pun. Tapi dia ni memberi sedikit maklumat tentang, ada setengah tu yang memberi yang perlu kira dividen macam yang Berhad semua tu dia kena ada dividen. So awak kena tahu akaun ni kena ada tambah sedikit berkaitan dengan pengiraan dividen. Ada yang setengah tu kena bayar tax, kalau melebihi berapa sekian-sekian maka dia kena bayar tax. Lepas tu ada yang tak payah, macam katakan sole proprietor ni dia ownership dia seorang aja macam tu. So dia senang, dia punya akaun tu simple, dia tak melibatkan banyak perkara lah. Macam kalau katakan dia perkongsian semua ni dia leceh sikit. Tapi tak perlu tahu sangat pun, yang ni cuma nak tunjuk, nak explore je, nak expose je, nak bagi awak exposure tentang nama-nama jenis-jenis yang ada dalam business organisation. Okay, kemudian Ian boleh bantu Ian kalau katakan ada benda yang tak berapa tepat ke apa, you boleh beritahu Okay, business transaction is recorded with the purpose of to determine the value of asset and liability. So nanti kena tahu ni mana asset mana liability. To identify profit and loss for each accounting period. Okay, selalunya profit and loss kita dalam within 1 year. Kita kira dia dalam 1 year. Ada yang buat dalam bentuk separuh, separuh tahun, 6 bulan, tapi tak sangatlah, kita selalu buatnya 1 tahun. Dia ada, nanti mungkin Ian boleh ceritalah mana yang buat 6 bulan, yang jenis nak tengok setiap 6 bulan dia nak tengok apa kedudukan duit dia, keuangan dia kan. Okay, then 2 user groups of this information, that is external. Okay, siapa yang perlukan sangat information ni? Iaitu external seperti shareholders, financial institute, government, creditors, client, potential investors. Dia orang ni penting nak tahu sebab dia orang ni interested in ratios. Nanti kita masuk tajuk ratios untuk apa, measure dia punya profitability. Kalau macam financial institute, dia nak tahu awak ni mampu tak bayar loan lepas ni. Dia nak tengok ability awak to pay current and long term liability. Kalau yang untuk internal, company staff, dia nak tahu apa? Dia nak tahu overall performance of company. Untuk plan, dalam planning, dalam control, dalam insentif yang mungkin dia boleh dibagi. Okay, yang ni kita tunggu kejap lagi, kita masuk draw financial statement format and balance sheet. Okay, kita nanti saya tunjukkan susunan yang perlu awak tahu dalam satu-satu financial statement. Tapi nanti ada istilah-istilah tertentu, saya tak minat untuk cerita, start stock ialah apa and so. Nanti masa kita tunjukkan susunan tu, bila start stock, so awak tengok kat sini, apa maksud start stock? Inventories from previous accounting. Okay, maknanya masa awak nak mulakan dia ada stok awal dia. Jadi stok awal tu dikira sebagai untuk dimasukkan dekat bahagian mana dalam account. Kemudian kita ada stok akhir, bila nak tutup kita kira balik stok tu, tengok berapa nilai dia. Itu end stock. Okay, kita ada juga terminologi cost of sale, gross profit. Okay, dia ada cost of sale, satu lagi cost of goods to be sold ataupun cost of sale, cost of goods sold. Yang tahu kena tengoklah nanti. And then kita ada gross and net profit. Dan seterusnya lah. Ada fixed asset, current asset, non-tangible asset, long-term liability, current liability, equity, and withdrawal. Draw. Maknanya kita nak keluarkan duit. Bukan duit, modal. Dan selalunya dikeluarkan oleh orang dalam company itu untuk digunakan bagi tujuan kegunaan company. Lepas tu kita ada yang lain-lain ni lah. Yang ni awak tengok lah. Dia tak minat nak tengok benda ni sebab kalau terangkan pun tak memberi apa-apa ni sangat. Penerangan yang tak, masih juga awak kena tengok dia punya kiraan yang sebenar tu.
Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan dekat, bagi saya seminit saya set up dulu. Stop sharing. Okey, nampak tak table tu? Nampak tak skrin? Tak nampak Hello? Nampak. Okey. Okey, mana awak prefer Kejap, saya check. Yang ni kira terang ataupun okey, yang ni terang. Yang mana awak nak? Yang A yang pertama tadi ke yang kedua? Terang sangat ke? Yang ni ataupun yang ni? Yang ada lampu ke yang tak ada lampu? Ada lampu. Ada lampu. Okey, yang ni. Terang sikit Okey, awak boleh kunci awak boleh lock punya gambar tu. Skrin tu. Okey, dalam satu-satu akaun penting ialah guys. Okay, dalam salah satu akaun kita akan nampak kita punya nama ni financial statement. Dia akan ada dua kaedah, dua format. Satu ialah T format. Satu lagi ialah I format. Okay, kita akan cerita dulu T format. So saya akan ambil ruang ni agak besar sikit ni. Saya buat macam tu T format nanti kita masuk dalam muka surat lain. Okay, T format dia ada first ialah trading account. Dia akan buat dalam bentuk huruf T ni. T. Kita panggil dia punya nama ialah trading account ending berakhir pada berakhir 31 Disember 2020 contohlah. Okay, apa yang ada, apa yang perlu ada dalam ni format dia ialah bahagian sini semua berkaitan dengan jualan, bahagian sini berkaitan dengan belian produk kita lah. Dalam kes kita main produk kita, tengoklah apa main produk awak kan. Okey, sini ialah apa yang awak dah jual lah, katakan yang terjual. So sales, so kita letaklah apa nilai dia. Sebelah sini ialah berkaitan dengan purchase. Tapi dia ada susunan dia, prosedur dia. Sebelum purchase tu dia ada start stock. Kita panggil stok awal. Start stock. Okay, berapa nilai dia. Baru kita tengok purchase kita. Belian
mentah kita ke apa ni semua ni termasuk kat sini. Purchase. Ni semua campur. Selesaikan dia, kita akan dapat nama dia ialah cost. So, okay, ni jumlah yang awak dapat ni lah. Okay, kemudian awak kena selesaikan dia dengan stock akhir. Minus end stock. Okay, minus end stock ni. Yang ini bila awak selesaikan, okay, kedua ni kita akan panggil dia sebagai sales cost ataupun cost of sale. Sales cost. Okay, so awak dapat satu nilai. Okay, so ini ialah format untuk trading account. Kemudian awak kena balance. Balance ni maksudnya seimbangkan dia. Seimbangkan dia. Tengok siapa lebih tinggi. Kalau katakan sales bahagian sini lebih tinggi. Sales ni ada juga anak-anak dia tapi dalam kes awak tak banyak lah. Tak payahlah. So sales ni katakan lebih tinggi daripada bahagian sini. Maka kita akan dapat untung. Tapi kalau sini, bahagian sini, cost ini lebih tinggi daripada sales, maka itu kita panggil rugi, loss. Okey, katakan bila sales ni contohlah saya bagi contoh sales awak ialah 50,000. Okey, 50k. Ni sampai kira kat sini awak dapat ialah 45k. So kalau saya letak bawah, kita ambil yang paling tinggi 50k. So saya letak sini 50,000, 50k. Dia kena seimbang kat sini juga 50k. Okay, bila seimbang, kita ada nampak sini patut buat sesuatu. Sebab 50 tak sampai lagi 45. So ada 5k kat sini. Yang ni kita panggil sebagai apa dia? Agak-agak. Ian boleh bantu? Apa nama kat sini? Start with G. NP. Kalau katakan sini yang lebih, sini yang 50, sini yang 45 katakan So 5 kat sini. Yang ni nama dia pula GL. Apa tu? Ni apa dia? Gross profit. Yes, gross profit. Jadi kalau awak dapatkan seimbang ni kena tambah 5k kat sini. Pakai ini kita panggil gross profit. Sales melebihi daripada yang bahagian sini. Okey. Kalau lah dia terbalik contoh lain. Okey, katakan contoh lain awak punya kiraan tu sini katakan 60k. Sini katakan contoh 20k. Oh, tinggi sangat kan? Awak punya sales cost awak awak belanjakan 60k, 20k. Jadi bila nak seimbang, sini kena jadi 60k, sini pun kena jadi 60k. Jadi 60k, sini kena ada 40k. Barulah dia seimbang. Ini yang kita panggil sebagai gross loss. So dalam kisah ni tak ada lah. Ini kalau ni kalau ni tak ada. Ni kalau dia buat dia terbalik macam tu pula Okey. Faham Okey, kemudian ini anti format Kemudian daripada sini awak buat pula satu lagi account nama dia nama dia profit and loss. Ending account ending tadi 31 Disember. Okey. Untuk account ni profit and loss account ni dia juga ada format dia apa-apa pun awak kena pindahkan dulu. Gross profit ni bawa ke bawah yang ni dia akan bawa ke bawah. Kita panggil dia tak ke bawah, bawa ke bawah. Carry forward, brought forward. Macam itulah
Okey, so ini kita panggil dia sebagai gross profit tadi. Kita bawa balik yang kita dah dapat tadi. Okey, ni nilai baru, nilai dia bukan nilai baru, nilai dia. Tengok balik. Dalam profit and loss, bahagian kanan ni ialah bahagian revenue. Mana saya nak contek? Ni ialah bahagian revenue. Bahagian revenue. Yang bahagian kiri ni pula ialah bahagian expenditure. Perbelanjaan. Sebelah sini semua expenditure, sebelah sini semua revenue. Gross profit bawa bawah dulu. Okey, apa itu revenue? Apa saja hasil yang awak dapat bagi membantu ke ataupun kadang-kadang bukan membantu. Dia benda yang tak masuk, bukan bidang, bukan bahagian main produk ni. Kita akan masuk kat sini. Okey, jadi dalam kes ni contoh-contoh yang ada boleh jadi di template jugalah. Iaitu macam katakan awak menyewakan bangunan, ada bangunan mana-mana kan. So awak pun nyewakan, so awak terima sewa tu. Jadi kita panggil sebagai rent receive. So itu kalau ada lah. Ataupun mungkin awak buat kerja apa-apa, kemudian dia ada commission dia, so kita namakan dia sebagai commission receive. Okay, kalau bahagian expenditure, antaranya yang awak perlu bayar salary and wages. Bayar apa ni, gaji-gaji kan. Wah, semula. Kemudian kita ada utilities. Apa dia utilities? Contoh. Siapa tahu what is utilities? Bil api, bil air. Bil api, bil air. Bil api, bil air. So dia akan masuk kat bahagian ni lah. Bahagian utilities. Kalau awak masuk dalam intro tu AI dulu, awak pernah buat kan? Intro tu AI kan? Awak ingat tak? Ini semua kita panggil overhead ni. Bahagian sini, ini overhead. Okey, dan kita ada sewa yang kita bayar. Kadang-kadang kita pula yang sewa kan? Kita sewa building tu. So kita kata rent paid yang kita bayar. Okay, ni ada nilai dia. Mungkin juga awak nak cover insurance, so awak kata ini pun satu perbelanjaan. Insurance. Atau apa sajalah yang awak ni yang dipanggil sebagai general expenses. So ini pun dia akan masuk kat sini. Okey. Pasti tugas awak ialah balancekan balik. Okey, balance kena buat macam ni, dua garis macam tu kat bawah dia. Okay, so awak pun campur semua. Katakanlah bahagian sini jumlah dia ialah katakan 80k. Okey, yang bahagian ni katakan dapat 60k semua ni. Okey, so ada tak balance. So 80k kita letaklah kat sini yang besar ni. 80k. So sini kena ikut 80k. Tak balance. Jadi tak balance kat sini 20k. Sebab ni 60. Okey, yang ni kita akan panggil dia sebagai apa? Kita panggil apa? Tadi gross profit. After consider the apa ni dia punya overhead semua ni kita panggil apa? Dengan income dia ni, dia income, revenue, and expenditure. Panggil sebagai tadi ada dalam kita punya intro tadi. Dia kata how to differentiate apa tadi ada sebut. Net profit. Yes, net profit. So ni gross profit daripada trading account. Dia punya variable ataupun dia punya saya tak terang. Dia punya faktor elemen dia mesti yang ni lah. Kalau yang untuk profit and loss, okey yang ni. Okey, ni susunan dia. Template dia. Mungkin ada yang tertinggal lagi template. So kita tambah je lah dia punya ni format tu. Okey, lepas tu bila awak dah dapat net profit ni, terbalik sama juga. Kalau katakan sini pula yang lebih, sini pula yang lebih 80k, yang ni 60k. So sini yang 20k, so yang ni kita akan dapat net loss. Kadang-kadang sini untung, tiba-tiba bila kira overhead banyak sangat belanja kita, so dia akan jadi terbalik pula.
Sini elok gross profit tapi kat sini jadi net loss. Macam tu boleh juga. Tapi kalau sini dah gross loss, sini memang dia akan loss jugalah. Tapi kalau sini profit, not necessarily dia akan jadi profit juga kat sini. So, dia tengok pula kadang-kadang belanja kat sini banyak. Dah elok sini untung, sini pula terlebih. Pun tak boleh juga. Ada nak tanya tak apa-apa kat sini? Tak ada So far okay kan? Okay lah tu. Okay, kemudian yang kedua, oh ya, I-format. Okay, itu ialah yang T-format. Kalau yang I-format, yang awak dapat tadi ni, awak cuma susun balik Contohnya macam katakan yang ni saya ambil atas pun. Sekejap saya tinggikan sikit. Dia macam kecil sangat lah. Boleh nampak Dah panjang sikit. Okay, ni kita financial statement tadi. Kita punya financial statement. Ini I format pula Kalau I ialah nombor dia kat sini. Okay, ni semua cerita-cerita dia apa dia Dia buat dalam bentuk panjang macam tu je. Okay, kita ambil yang sales tadi. Kita ambil nilai sales tadi. Apa nilai dia. Tapi untuk yang bahagian kiri ni, dia susun kat sini. Nanti dia bawa juga ke tepi sana. Okay, contoh ini untuk sales. Lepas tu yang ni start stock. Nampak agak ramai yang suka jenis ni sebab dia kata dia tak perlu hafal susunan dia. Pada saya tak ada apa masalah pun. Semua jadi tak susah nak fahamkan. Okay, awak dapat benda yang samalah cost. So, minus and stock akhir. Dalam kes sini ditolak stock. So akan dapat sales cost. Okay, dapat nilai dia. Kemudian yang ni awak bawa ke sana. Sales cost ni bawa ke sana. Ni nilai dia. Okay, bukan tu tak awak kirakan dia. So sales tolak dengan sales cost, kita akan dapat gross profit. Nampak dia mudah, dia tak main balance lah. Dia terus je. Apa dapat dia? Macam tu. Apa dapat dia? Okay, kemudian daripada sini kita tambah je. Kalau lah tadi, awak pun boleh common sense je. Ini gross profit, bawa sini, dicampur. Tapi kat bahagian ni ditolak kan, untuk dapatkan seimbang ni kan. Yang ni dicampur, yang ni dibagi tolak. Sama juga. Bila dekat bahagian bahagian I format ni, dia ada add revenue. Ni kan tadi kita panggil revenue. Okay, so add revenue. Apa dia revenue dia? Salin. Bukan salin, awak tengok balik. Gross profit ni dah dekat atas Okay, rent receive. Okay, yang ni nilai berapa? Lepas tu commission. Berapa? Okay, so awak dapat nilai. Lepas tu pindahlah sana. Boleh juga kalau awak teruskan, tapi takut nanti dia dapat minus susah, leceh. Okay, so masukkan kat sebelah sana balik. Kemudian minus expenditure. Yang ni salary, wages, tadilah. Utilities, insurance, expenses. Okay, di sini tak ada dah. Okay, so akan dapat nilai. Yang ni bawa sebelah sini. Tapi ingat ini minus. So dia dalam bracket.
Dia dalam bracket. Dia tak boleh buat tolak dalam account dia tak ada tolak. Dia dalam bracket macam tu. Menunjukkan simbol tolak. Okay, so gross profit campur dengan revenue, awak tolak dengan expenditure, so awak akan dapat satu nilai lain. Okay, yang ni kita panggil sebagai net profit. Mana senang? Yang T ke yang I? Mana senang? Kalau Yen dia akan kata T sebab dia dah biasa buat T. Dia mencabar minda punya kreativiti yang T ni. Kalau I ni dua sama je. apa dia? Sama je. Dia memang sama pun. Kan? Yang ni cuma yang ni seronok sebenarnya. Siapa yang dah biasa dia buat benda seronok dia nanti pindah sini. Nantilah bila awak masuk dividen tax semua tu dia akan nampak sekejap ke sana, sekejap sana. Dia macam orang memandu kereta kan. Celok sana, celok sini. Dia punya dia punya art dia tu, seni dia. Tapi kalau yang ni tak ada. Ini memang direct je. Orang engineering mungkin suka yang ni lah. Dia direct je daripada sales. Lepas tu consider pula dia punya yang bahagian belian ni apa, start stock purchase minus back end stock, so dapat sales cost, pindahkan. So awak pun tolak dia, dapat terus gross profit. Tak main dah kiri kanan siapa lebih siapa kurang tak tahu, tak kisah. Janji kalau awak dapat yang ni kurang, katakan ini 10, ini 40. So sini negatif 30. So awak buat dalam kurungan negatif 30, terus kat sini tulis gross loss, macam tu. Dia tak ada main kiri kanan dah. Lepas tu yang ni pun sama, consider je terus dapat jawapan net profit. Tak ada balance. Tu yang untuk I statement, untuk I format. Dia senang. Okey, bila dah habis yang ni, so kena pilih lah sama ada nak T format ataupun I format. Seterusnya ialah balance sheet. Okey, balance sheet ni sama ada awak pakai T format, I format. Saya lebih suka awak pakai T format untuk balance sheet. Sebab dia main dengan kategori. Nanti kalau tak, susah awak nak tentukan. Boleh je sebenarnya, tapi saya tak minat untuk buat I. Okey, yang ni kita teruskan pula step ketiga ialah create dia punya balance sheet. Dia punya ayat je. Add ataupun on lah. Add ataupun on. Okey, dekat sini dia akan ada kategori dipanggil fixed asset. Ada current asset. Sebelah kanan kita ada equity. E-Q-U-I-T-Y. Equity. Dan sini dia ada liability. Okey, first ialah kita ambil long term liability dulu. Dan short term liability. Okey. Dapat rumah dia ni dah senang. Nak masukkan dia. Okey, contoh-contoh fixed asset. Gantung pada soalan lah. Tapi dalam kes kita kalau kita kata apa yang ada dalam fixed asset. Contohnya ialah furniture. So, tuliskan berapa nilai dia. Kalau ada berlaku penambahan, awak dah pakai dia dalam setahun, awak pakai 2 tahun dan seterusnya, dia akan melibatkan susut nilai. Kita panggil depreciation. Tapi ini nanti dulu saya tunjukkan format yang simple dulu. Kita ada furniture, kita ada office, equipment. Contoh pakai laptop lah, awak beli equipment kabinet dan sebagainya lah. Kabinet besi apa tu. Ni furniture pun ada satu lagi group kan. Okey, office equipment apa-apa, dan ada vehicle. Ini kenderaan yang digunakan untuk company tau, bukan kenderaan dekat rumah tau. Lepas tu ada building. Dalam banyak-banyak ni building yang tak ada susut nilai. Sebab building ni makin lama, makin banyak tahun yang kita simpan lagi mahal lah harga dia. Sebab tu orang yang bijak, kalau awak dah bekerja, awak bukannya
Oh, fikir yang kenderaan dulu ke nak nampak cantik ke apa kan. Awak kena fikir dapat beli rumah dulu. Kan, Sebab apa beli rumah sekarang berbanding dengan akan datang dia akan makin naik harga dia. Kalau dulu sekarang dulu saya beli rumah mungkin baru 100 lebih, sekarang harga tu dah jadi 600,000 macam tu. Kan nampak dia punya ni kesan dia tu. Lagilah pula kalau katakan berlaku inflation. Jadi kena bijak. Jadi dalam kes ni sama juga dia ni ni akan ada susut nilai ni, 3 ni. Tapi building tak ada susut nilai selalunya. Okay, so kita letak sini, ini dia punya format. Kemudian yang current asset, ingat kita kena ada satu kat sini ialah end stock. End stock ni kalau awak perasan dekat trading account ni tadi, dekat ni dah sorry. End stock ni ada. Tapi nilai dia hendaklah ditolak daripada nilai-nilai ni, cost of goods sold ni. Tapi untuk bahagian balance sheet, end stock ni kita letak dia sebagai satu. Dekat sini maknanya kena kira positif lah macam biasa-biasa end stock. Okey, kat sini ada end stock. Lepas tu kadang-kadang ada cash. Kadang-kadang ada juga ditulis cash in bank. Ataupun yang paling senang ialah bank, tapi takut ada yang tulis cash in bank maksudnya bank juga Ataupun receivable. Receivables. Ini semua maksud yang sama, bank. Okay. Duit awak, aset awak ni. Okay, kemudian ada juga debtors. Debtors apa dia? Apa itu debtors? Apa beza dengan creditors? Penghutang. Penghutang Salah penghutang juga Saya lihat. Okey. Penghutang, debtors. Jadi orang tu berhutang dengan awak, dia anggap aset. Dalam kes ni, bila ada je penghutang, dia beli barang awak tapi dalam bentuk hutang, maka dia adalah, kita dah boleh kira dia sebagai satu aset. Okey. Kemudian yang bahagian kanan ni equity. Selalunya dia start dengan capital, dan juga kita akan tambahkan dengan net profit kita. Kita dah dapat tadi net profit ni, pindah sini. Net profit. Okey, so kita akan dapat satu nilai. Lepas tu dia punya ni long term liability, selalunya memang long term lah, long term liability jugalah dia punya loan. Long term loan. Okey, kemudian kita ada ni macam bond, kalau kata awak pinjam lah kan, so dia masuk long term loan. Kalau kat sini untuk short term, contohnya kalau ni debtors, sini creditors. Pemiutang. Orang yang kita berhutang pula. Contoh-contoh creditors ni bank lah. Kan awak nak pinjam, awak nak beli kenderaan katakan. So awak buat pinjaman. So pinjaman ni kita panggil, yang kita pinjam tu, orang tu, bank tu, yang kita panggil sebagai creditors. Ataupun kita sendiri beli bahan mentah secara pinjaman. Secara hutang. So orang syarikat yang supplier tu, dia adalah creditors kita. Pemiutang. Kita kena bayar hutang kat orang tu. Sebab tu nama dia liability. Liability ni maksud dia liability, lupalah saya apa dalam bahasa Melayu, liability. Beban. Dia hutang lah, dia macam hutang. Beban macam tu kan, liability. Janganlah jadi liability yang macam orang kata kan. Okay, creditors. Overdraft juga dalam sini format dia. Dan contoh lain debentures. Debentures ni pun sama macam creditors juga. Institution yang bagi pinjam juga. Tapi creditors selalunya dia memang short term, within 1 year. Untuk debentures ni di mid, mungkin lebih sikit lah daripada setahun. Kalau long term ni lama, mungkin within 5 years baru kita bayar dia. Okay, ni contoh. Okay, siap lah. So, akhir ni, akhir sekali, kita mesti dapat dia seimbang. Itu balance sheet, sebab tu nama dia balance sheet. Okay. So, siap kita punya format. Kita punya format, template untuk accounting ni. So, dia punya tugas sekarang ni ialah awak pergi dekat latihan yang saya bagi tadi.
Tadi kan saya minta awak kalau rajin awak print lah. Kita akan conteng dia. Apa yang awak kena buat ialah cuba baca soalan tu dulu. Okay, Seri Beranti is a company that supplies safety equipment product. Table 4 shows the statements in the company's account. Okay, apa statement dia? Dia bagi stok pada 1 Januari 2019 dan stok pada 31 Disember 2019. Okay, dalam kes ni mana satu stok awal dan mana satu stok akhir? Which one is start stock and which one is end stock? First January. Okay, Start stock. jadi kita panggil sebagai start stock. Okay, this one is start stock, yang ni ialah end stock. Okay, tanya balik, dia akan masuk dekat bahagian mana? Dia ada trading account, dia ada profit and loss account. Kita ada trading account, profit and loss account dan balance sheet. Okay, kita kena tentukan kategori mana satu dia orang ni. Okay, untuk stok awal, start stock, dia akan ada dekat dalam mana? Okay lah, saya tolonglah. Trading account, mana dia? Ni start stock. Okay. Stock and stock, dia patut berada dalam mana? End stock. Dalam Trading account. okay, dia akan berada dalam trading account dan juga satu lagi di mana? Dalam mana? Balance sheet. Okey, dalam balance sheet. Maksudnya awak kena ada dua ni. Credit account dan balance sheet. Okey. Capital. Dia berada di mana? Balance sheet. Okey, balance sheet. Bank. Berada di? Berada di mana? Balance sheet. Okey, balance sheet. Purchase. Berada di mana? Trading account. Trading account. Okay, good. Then kita ada sales. Di mana? Trading account. Trading account. Okay, general expenses. Trading account. No. Mana? General expenses. Profit and loss. Profit and loss account. Profit and loss. Okay, good. Profit and loss account. Okay, dia bawah mana? Bahagian expenditure Ini bahagian expenditure. Commission receive. Bahagian mana? Profit and loss. Okay, profit and loss account under revenue. Bahagian kanan kanan. Okay, then machineries. Machineries. Oh lah, tak tulis Okay, saya tulis. Salah satu lagi, machineries pun duduk sebagai fixed asset. Okay. Machineries dia akan jadi fixed yes. Dia ialah fixed asset dalam balance sheet. Okay. Vehicle.
dalam fixed asset, fixed asset iaitu balance sheet. Creditors. Okay, creditors. Balance sheet. Okay, balance sheet dekat bahagian short term liability. Wages and salaries. Kat mana? Oh, masuk. Okay, wages and salaries. Bahagian Profit and loss. okay, profit and loss account. Bawah expenditure, dekat bahagian expenditure. Okay, long term loan. Okay, awak nampak tadi long term loan memang dekat long term loan lah nama dia. Long term loan ataupun liability. Ini dalam balance sheet, debtors, dalam current asset, balance sheet dan overdraft dalam short term liability iaitu bawah balance sheet. Sekarang ni tugasnya ialah awak masukkan dia kat dalam table, dalam account masukkan account sebab soalan dia simple je, develop financial statement and balance sheet. Ini tak melibatkan banyak lagi sepatutnya ada tax, ada dividend, ada macam-macam, lepas tu ada depreciation semua tak. Dalam kes ni belum ada lagi. Kita cuma nak tahu mana rumah dia je dulu. Okay, apa yang awak nak kena buat ialah masukkan dia dalam account. Okay. Ini awak punya financial statement. Okay, awak nak saya buat yang T ke I? Okay lah, saya bagi awak I lah sebab saya takut nanti ada yang confused dengan T. T ni untuk orang yang dah biasa. Okay. Okay, kalau yang untuk I, macam biasa kita tahu bahawa first ni memang dia ada sales. Ingat template ni Kita ada sales. Sales kita sebenarnya ikut je susunan ni tapi tak apalah sebab ini pun susunan juga. Okay, sales dia ialah 800 800. Sales dia ialah 800 800. Dan kita cari dia punya bahagian cost, bahagian main product tadi iaitu start dengan start stock. Start stock kita ialah 12,000, 12k. Kemudian kita ada purchase. Ikut balik template tu. Purchase kita ialah 80,000. So 90,000. Okey, ini ialah apa nama dia tadi? Cost of goods sold. Okay, minus dengan end stock. Okay, stok kita dia jadi 87. 7600 76k. Kemudian kita bawa yang ini pergi ujung sana 76000. Kita akan dapat gross gross profit awak. Okey, nak tolak je yang tu 800 800. Tolak dengan 76. So dapat 724,000. Okey. Lepas tu kena ambil yang bahagian profit and loss pula, add revenue. Okey.
Ini ialah bahagian profit and loss ni bawah ni semua profit loss. Ini ialah bahagian trading account. Tapi kat I dia tak buat macam tu, dia just tulis macam tu je. Tapi awak tahu ini ialah trading. Okey, yang ni ialah start dekat add revenue ni ialah profit and loss. Okey. So bawah ini dalam profit and loss ni awak tengok balik gross profit dah ada. Apa lagi yang ada revenue ni? Commission receive. Commission receive. Mana tadi? Ni. Okey, nilai dia 5,000. Buatlah betul-betul. 5,000. Kemudian apa lagi ada ni? Revenue. Tak ada. Dia je seorang. 5,000. Okey, ni saya boleh juga bawa sana. 5,000. So, saya akan tolak dia. Saya akan dapat 719,000. Kemudian saya minus pula dengan expenditure. Okay, apa dia expenditure kita? General expenses. Berapa tu? General expenses. Mana tadi? 4,000. General expenditure ni. Wages and salaries. Wages and salaries. Mana tadi? 42. 900. Jadi lagi tak? Tak ada. So yang ni awak akan dapat 46,900. So bawa sana untuk ditolak 46,900. 719 tolak dengan 46,900. So dapat 672. 672,100. Ada silap kira tak? Nanti saya kena betulkan sikit lagi yang belakang pada dia tak balance. Tadi salah kira ni. Okey, so dapat 672,900. So ini ialah net profit. Ni net profit ni tadi gross profit, yang ni net profit. After considering dia punya overhead, dia punya revenue and expenditure. Okey, dah dapat 672,100, pindahkan ke balance sheet. Tahu dia ada fixed asset, ada current asset, long term liability, short term, masukkan nilai-nilai yang dah kira dah kategorikan tadi Okey, fixed asset. Oh ya, kita ni dulu buat equation. Ini saya tahu ada capital. Mana dia capital? Waktu awak je masuk pilih dia pun macam mana Ini capital 263 756. Okey, awak kena tambahkan dengan net profit tadi. Net profit sebelah tadi. Net profit kita 672,100 dan 672,100. Okay, so awak akan dapat nilai satu nilai.
Okay, kemudian awak tengok sini, capital kita dah bank. Bank duduk sini kan? Okay, bank 949776. Okay. Kemudian kita ada machineries. Machinery duduk atas. Machineries 520. Machineries dah. Vehicle duduk atas. Okay, vehicle kita 164. Vehicle creditors kat sini. Creditors tadi 223. 223 120 223 1. Jagalah soal tulisan. Kadang nanti kita check balik apa yang kita tulis kan, kadang apa nak cepat memang kan. Nampak macam tulis 3 tapi nampak macam dia nak laju tu jadi 1 kan. Okay, 223 120 creditors, wages dah dalam profit loss. Long term loan kat sini, long term loan 280000. Dan debtors dah, belum. Debtors, ada benda yang saya tak tengok daripada atas saja. Debtors 40. And overdraft duduk sini. Overdraft 240. Okay, current asset ingat ni tadi saya tertinggal ni, balance sheet ni, stock. And stock. Di bawah pun tak apa and stock 16,000. Ada dah ni yang tak balance juga sebab saya dah tersalah kira tadi. Okay. Ingat balik. 5 0. Sebenarnya tak payah kalau kosong-kosong pun tak apa, tapi sebab sini ada 76 ni kita terpaksa kira lah juga macam biasa. 16 949 776. Dia ni rasanya berapa yang tak ni dah tadi campur. So 1689 776. Okay. Bahagian sini sebab dia profit jadi kita campur 3 ni 9 campurlah dengan 280, campur lagi dengan 33 campur dengan 140. Saya ada tersalah kira kat sini. Berapa? 976. Okey, sepatutnya kat sini saya kena tukar bank ni kepada 9 Barulah 9 dapat 9 ni betulkan balik 949976 dekat bahagian bank ni 949976. Oh dia balance saya ni. Saya salah kira tadi. So akan dapat di balance lah sepatutnya. Nampak? Kalau ada benda yang 168 sekejap. 1689 776 168. Apa yang kat mana ni? Saya salah kira ni. Saya kalau saya nak laraskan saya main kat bank ni sebenarnya. Tapi awak tak ada boleh buat macam tu. Ini saya lah. Okay lah, tak apalah. The concept is you have to get the balance punya answer. Kalau katakan ada salah, mungkin kita kena check balik lah. Mungkin dekat bahagian apa tadi, profit and loss kita tu. Profit and loss awak tadi. Ni, mungkin dekat sini kita salah kira. Kan tertinggal, selalunya orang yang buat silap ni dia bahagian end stock ni. End stock ni kadang-kadang dia tertinggal dekat sini. Sebab apa? Masa dia jalan go through tu dia terlupa nak tengok balik end stock. Okay. Okay, ada apa soalan tak? Belum lagi. Belum nampak lagi soalan.
Okey. Kalau tak nampak lagi soalan, sekarang ni saya nak awak cuba buat. Dia ada soalan yang kedua tu, bahagian advance. Okey, awak buat dulu rumah-rumah dia. Awak tentukan dulu, identify dulu dia punya kategori ni. Soalan nombor 2, iaitu Sri Gelam Sdn Bhd is a company that supply hospital equipment product. Okey, table 1. Table ni show statement in the company's account. So, benda yang sama juga sebenarnya. Tapi saya nak buat susun dulu, cuma jangan buat rapat-rapat terutama dekat bahagian ni, bahagian fixed asset ni bagi sikit dia ada space tempat-tempat tertentu, tak apa, bagi je space masing-masing tempat dia sebab kita akan nak masukkan depreciation. Begitu juga dengan bahagian ni, bahagian expenditure ni. Ni pun kena bagi sikit ruang. So nanti saya ada benda yang kita nak masukkan. Dan ini pun jangan buat sampai bawah, nanti ada tambah-tambah. Itulah. Okey, tak apa. Buat dulu kategori dulu. Cuba buat kategori. Okey dah, kategorikan dia.
Okey, dah ni kategorikan. Okay, sambil kategori saya buat dulu yang simple ni. Nama dia trading. Okey, saya nak cuba buat yang T format pula trading. Okay. Social service. Sorry. Okey, awak dah kira dia punya gross profit tak? Tengah kira. Dengan kira. Okey, kira tu. Tengok sama tak saya? Saya tak buat lagi ni latihan ni. Tak apa. Kita buat sama. Ada yang dah dapat tak jawapan? Okay, awak buat I kan? Saya buat T
Silap. Okey. Awak dah buat sampai dekat ni tak? Profit and loss ni, general expenses, rent paid dengan wages and salaries. Dah sampai sini tak? Bahagian sini tak ada ni. Kau tengok tak ada ni. Tak ada. Dia tak ada yang apa-apa dekat bahagian income. Orang ni tak ada income apa-apa lah dekat bahagian sebelah kanan ni. Cuma dia ada perbelanjaan saja. Okey, dah sampai sini tak? Hai. Masih buat ke tu? Senyap ya. Hello. Sedang buat. Okey, sedang buat. Sampai mana dah? Sini. Awak buat yang T kan? I kan? Tak apalah buat I ke T boleh. Saya tengah buat T. Siapa yang nak buat I, dia buat I. Nanti kita compare. Tapi saya nak ingatkan. Okey, saya nak ingatkan. Okey, dia ada gross profit. Awak pun pindahkan gross profit untuk siapa yang T lah. Kalau siapa yang I, dia tak payah pindah-pindah. Memang nilai dia kita bawa aja kan? Memang dia berada di situ je. Okey, at revenue punya tak ada lah. Dia cuma terus pada minus expenditure kat sebelah sini. Okey, sampai sini. Untuk yang advance ni, dia lain sikit Awak tak boleh baca dia ini aja. Awak baca kat sini ada other relevant supplementary information are as follows. Okey. Depreciation, susut nilai berlaku pada machineries. Sebab mungkin dia dah pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun macam tu So depreciation for machineries is 10% every year. Ni maknanya flat rate lah. Every year dia akan turun sebanyak 10%. Dan diberitahu bahawa depreciation allocation for machineries for last year ia adalah 26,000. Okey. Depreciation untuk current punya nilai current 10% daripada berapa? 10% daripada nilai machineries. Okey, machineries kita machinery kita 130,000. 130,000. So 10%. So dia jadi 13,000. Okey, ini dan diberitahu bahawa ini akan masuk dalam profit and loss account. Okey. Yang kedua diberitahu depreciation susut nilai, peruntukan susut nilai machinery daripada tahun lepas yang telah disusut nilaikan, maknanya terkumpul tau. Bila disebut depreciation allocation maksudnya ialah susut nilai yang telah terkumpul ataupun peruntukan susut nilai. Kalau bahasa account dia digunakan peruntukan susut nilai. Tapi kalau bahasa kita nak senang faham, dia adalah susut nilai yang dah terkumpul. Yang dah berapa kali berlaku lah. Kalau awak tengok sini, dia kata 26,000, maknanya dah 2 kali dah ni. Dah 2 tahun dah. Dia susutkan dan ni nak masuk tahun ketiga. Boleh faham Ini dah nak masuk tahun 3. Yang ni dah 2 tahun dah disusut nilai. Okey, ini dia akan masuk dalam balance sheet tolakkan di bahagian fixed asset nanti.
dekat machineries tu kan ada machineries kan dalam fixed asset. So ini nanti awak kena tolakkan dia. Dalam fixed asset tu dia kena didakkan ataupun tolaklah. Kena didakkan nilai tu. Nanti kita tengok macam mana cara dia. Dalam masa sama dia kata total tax to be paid. Okey, lepas kita kira net profit, ini isu lain atas ni. Ini isu lain pula. Total tax to be paid is 10%. Okey, maknanya after considering the net profit, you have to consider the tax. Berapa persen? 10% daripada net profit. Sebenarnya daripada net profit. Darab 10%. Kita nak bayar tax kepada keuntungan bersih kita ni. Okey, ni kena kira lah nanti kita tengok berapa. Okey, lepas tu dia kata the board of director agreed to distribute 60% dividend. Okey, yang ni pun kena kira juga 60% dividend daripada yang kita dah kira ni. Daripada net profit after tax. Okey, mana nak letak? Okay, kita patah balik dekat sini. Kena tahu bahawa depreciation tadi dia kena masuk dekat profit and loss. Depreciation of machineries. Okey, berapa banyak? Iaitu 10% bagi 130,000. Maknanya 13,000. Okey. Nanti kita tengok kat balance sheet tapi saya letak sini dulu. Okey, kemudian baru kita kira dia punya net profit dia. Okey, sebab yang ni kita nak kira daripada tax pula Kita pun tolakkan. Oh, ni saya dah kira 1,000, 8,000 yang ni dapat ni lah nilai dia. Ini 181. Tak apa, saya ambil dulu ni. 100 tolak dengan 118. 900 tolak lagi dengan 13. Okey, saya dapat 49. 49300. 49300. Ini ialah net profit. Ini 181,200. Okey. Okey, ingat tadi dia cakap dia nak bagi tax, nak kenakan tax ini, kita bawa bawah. Net profit. Okey, nama dia dah berubah before tax. Okey, 49,000. Okey, 10% tax. Tax atau tulis tax 10% dalam kurungan, boleh juga lah. Tax 10% tadi daripada 10%. Betul lah. 10% daripada 49300 ni. So maknanya 4930. So kita kira balik dia dapat berapa ini? Ini kita panggil sebagai net profit after tax. Kita tolaklah dua ni ataupun 90% daripada tu lah 49300. 4930. Bawa bawah. Ni yang saya kata kalau siapa yang nak pakai yang T dia kena ada seni itulah. Okey, ni jadi net profit after tax. Jadi lastnya awak tengok I lagi senang. After tax. Ini bawa dia jadi 44370. Okey, dan dia kata dividen lepas daripada yang kira ni maka kita nak kenakan nak kirakan dividen. Dividen adalah 60% daripada ni. 60% daripada 44370. Tak nak tulis pun tak apa, kita faham. Ni sebab saya nak tunjukkan jalan. 44. Okey.
44,370 darab dengan 0.6. So awak punya dividen yang awak kena bayar pada shareholder semua ni 26, 6, 2, 26, 6, 22. Okay. Lepas tu awak pun balancekan dia. Kat sini 44,370. Okey, ini kita panggil sebagai retain earning. Habis bersih dah. Habis dah. Retain earning. 17,748. Ni yang nanti masuk dalam balance sheet. Okey, ada yang tak faham mana-mana tak? Kalau I, yang ni ada sales, lepas tu yang ni awak letak bawah dia tadi kan. Lepas tu bawa lagi terus add revenue, tak ada. Tak ada revenue kat sini. Tapi ada minus expenditure ni panjang ni. Ni semua expenditure. Teruskan lagi dengan 10% tax ni. Maknanya dia akan ada takkan saya tunjukkan I ni, kaedah I. Perlukah saya tunjukkan kaedah I? Perlu. Perlu. Okey, awak check double check dengan awak punya. Okay, kita ada financial statement. Sorry. Financial statement. Panjang tu. So sini ialah awak punya sales. 20,000 ni. Okay, so nanti bawa sana. So, 19,000 ni. Ni bukan potong ni dia punya tulisan ni lah. Saya dah terlibat ke bawah. 1, 2, 0. Kemudian tak ada revenue kan? Tengok kat sini tak ada revenue. Okay, tak apalah, saya tulis je lah rumah dia. Nanti tak apa. Okay, revenue tak ada. Okay, tapi sini ada minus expenditure. Expenditure. General expenses. Seribu. Satu kosong sembilan. Okay, ni awak dapat nilai dia 900. So tolakkan ni sebab minus tolak maknanya buat dia kurungan lah. 49 49. Okey, kemudian dia ada tax sini. Okay, so kena minus kan? Minus tax ni. Okay, minus tax 10% daripada nilai tu. 493. So akan dapat berapa? 4. So
Okey, kemudian awak kena minus lagi dengan apa tadi? Dividen Dividen. Tadi bila minus buat dia macam ni. Okey, dan dividen awak ialah 60%. Okey, so awak kira 44 ni dapat 26. 2. So dah jadi 1. Ini ialah retain ni tadi nama dia ialah net profit after tax. Lepas consider dividend dia jadi retain earning. Okey, boleh faham? Sama kan dengan yang kira ni. Cuma yang ni tadi saya kata seni tu tadilah. Net profit bawah. Lepas tu kena kiri pula sebagai expenditure dia. Lepas tu bawa lagi bawah ni kat bahagian kanan. Lepas tu kira balik expenditure untuk dividen. Bawa lagi bawah. Lepas tu sampailah dapat return earning. Tapi kalau untuk bahagian I, nampak dia menurun ke bawah ni. Dia tak ada, dia terus je 18700. Tolak dengan expenditure dapat berapa. Tolak lagi dengan tax dapat dia punya net profit after tax. Tolak lagi dengan dividen. So dapat 1778. Nampak nilai yang sama tau. Ni. Nilai yang sama lah. Retain earning 17748. Tapi sini kaedah dia pakai I yang macam ni je. Mana senang? So nanti doktor kita kena buat dua ke buat salah satu je? Pilih. Awak pilih mana satu yang senang. Kita benarkan awak pilih sama ada pakai T, format T ataupun format I. Boleh pilih. Sebab memang ada orang yang suka T. Tapi T ni untuk orang yang macam tadilah, macam Ian lah. Dia dah biasa buat T, dia akan seronok tau buat T ni. Tapi kalau orang yang tak biasa, bila kita tunjuk yang T, dia rasa serabut dalam kepala dia sebab nak kena fikir kanan kiri. Tapi orang yang dia memang dah terlatih 2 tahun dia terlatih sebab tingkatan 4 tingkatan 5, 2 tahun dia terlatih, yang tu dia tak ada apa, dia tengok kiri kanan tak ada benda dah. So kalau rasa tak biasa, mungkin awak ambil science stream yang tak ada accounting, ambil je lah kaedah ni. Sebab dia tak main dengan balance tu. Balance nanti bila dekat bahagian balance sheet tu kan. Sini dia tak ada balance apa-apa. Memang tolak sampai dapat hujung ni. Okay. Ada soalan lagi tak? Lepas ni nak buat balance sheet ni. Tak ada. Okay, tak ada. Okay, now kita pindah ke balance sheet. Nak buat balance sheet, buat rumah dia dulu. Okey, apa ada kat dalam rumah dia? Sebutkan. Sini apa? Fix. Okay, fix. Asset. Jangan ni, separuh jalan ni. Fix asset. Bawah ni. Current. Asset. Okey, kemudian sini. Equity. Ini modal awak. Kemudian sini ialah short. Long ke short tak apalah, mana-mana lah. Okey, saya akan long
term liability. Then short masukkan yang kita dah ni tadi macam buat resepi pula kan, masukkan. Okey, sini tengok ni tak ada tapi sini ada satu stok. Okey, so current asset kita ada satu end stock. Memang dia kena ada selalu pun. Okey, end stock 4,000. Dia boleh awak rapat di kanan ni ataupun letak tengah lepas tu bawa kira bawa sini. Boleh, mana-mana boleh. Okey, end stock 4,000. Okey, ni ada balance sheet capital. So dia duduk sini capital ni. Capital ada kawan Okay, capital mana tadi? Capital 100. Capital 100,000. Dia ada kawan dia iaitu retain earning. Dia mesti ambil ni. Retain earning. Apa hal nama dia retain earning? Sebab kita dah consider dividend. Nama dia berubah jadi retain earning. Okay, retain earning kita tadi berapa retain earning? 17,748. 17,748. Okey, so awak akan dapat sesuatu lah. Kat sini. Bank. Okey, bank duduk sini. Okey, ni tak apa yang dia dapat, tak apa lagi. Sini yang tak boleh dapat. Okey, bank 16,558. Bank. Purchase tak ada kena, sell tak ada, general bukan, repeat bukan, machineries. Okey, machineries duduk dekat fixed asset machineries. Nilai dia 130,000. Okey, kat sini tengok seni dia Dia akan consider minus depreciation. Depreciation susut nilai allocation. Okey, nampak apa beza dia dengan balance sheet dengan profit loss tadi Depreciation allocation kita ialah yang lama yang dah terkira ialah 26,000. Ni yang lama Dia dah susutkan nilai dia 26,000 2 tahun lepas. Nak campur dengan current punya nilai. Current punya susut nilai. Iaitu 13,000. So dah 3 tahun lah dia dikenakan susut nilai. So dia dah jadi 2,3,3,6,3,9,0,0,0. Okey, ini ialah kena tolak. Ini kita buat kurungan ni untuk tunjuk ni. Buat jalan ni, kalau tak nanti saya tak tahu mana awak dapat. Jadi tunjukkan ni. Okay, so awak pun tolakkan dua-dua ni. Okay, awak dapat 130,000. 130,000 tolak 0,0,0. Okay, so nilai dia dah jadi 91,000. Machineries ni nilai semasa dia, nilai market dia ialah 91,000. Dah turun. Okay, ada nak tanya apa-apa tak kat sini? Semua faham Tak ada. Okay, good. Ya, boleh. Boleh lagi Okay, lepas tu kita ada apa lagi tak mesin-mesin lain? Office equipment. Okay, kita pun tulis office equipment. Tapi dalam kita punya penyataan ada tak dia kata ada berlaku susut nilai? Tak ada kan? Jadi dia ni selamat, tak ada apa-apa. Just letak je machinery equipment, office equipment 33,000. Mungkin dia tak ada yang susut nilai ataupun dia baru setahun lah katakan. Belum, dia belum sampai setahun. Kita office equipment dah tertutup lah kat situ. Office equipment creditors. Okey, tak ada. Okey, so creditors kita dekat bahagian sini short term liability creditors. 5,780 creditors. Pledges bukan bank. Okey, bank loan dalam bentuk loan. So dia duduk kat sini sebab dia loan bank. Tapi dia long term loan. Yang ni dia punya bank adalah long term loan. Okay, bank kita long term loan ni ialah 70. Debtors. Okay, debtors duduk sini. 10,000.
Overdraft duduk sini. RM60. Lagi tak? Okey, depreciate dah kira, ni dah kira, ni dah. Habis. So, habis. Tutupkan dia. Mesti dapat balance lah sepatutnya. Okey, ni tadi awak dah kira 91. Ni dah. Campur dengan 3300. 16. Okey, so ni 30. 3, 2. Kita tengok. Make sure yang sini pun dia akan dapat jawapan yang sama 100 1 1774. Sini ada 11777. Campur 7,000. Dapat balance. So 303 5. Okay. So punya akaun ni betul lah sebab ni. Dia seronok buat akaun ni bila dapat balance. Betul tak Yan? Betul tak Yan? Yan. Hilang dah Yan dah. Gimana minum Dia tak risau sebab dia memang dah pandai. Dia terror. Saya baru habis buat ni. Oh okey. Ingatkan awak dah hilang. Sikit. Boleh. Okey. Ada soalan tak dekat sini? Dekat bahagian tadi dekat profit loss apa semua tu financial statement tak ada soalan. Okey, kat sini ada soalan tak? Depreciation semua terang jelas Return earning mana datang? And stock 2 kali keluar. Satu ialah bahagian current asset dan satu lagi bahagian financial statement tapi dia tolak. Dalam sini minus and stock dia kena tolak. Tapi dekat current asset dia kena ada nilai di sini lah, tak ada tolak-tolak memang dia. Dia faham Okey. Okey, kalau tak ada apa-apa masalah, nanti buat balik semula latihan ni, ulang dia supaya awak dapat dia punya feel dia tu dan ingat dia punya step by step dia. Dalam masa yang sama, buka awak punya nota nanti saya masukkan nota dalam e-learning. Buka kat nota tu apa yang kita panggil sebagai yang kita panggil ada start stock tadi start stock and stock ni awak baca balik lah. Cost of sale apa dia, gross profit, net profit, lepas tu ada fixed asset, current asset dan tangible tadi lah yang sebut long term, current liability. Jadi awak dah faham dah nanti. Equity, withdraw. Lepas tu nanti awak juga akan faham muka surat 12 ni berkaitan dengan mana dapat dia punya capital. Jadi dia ada daripada bank overdraft boleh jadi capital, debenture dan sebagainya. So ada formula tertentu ni, formula tak payah hafal. Sebab once awak faham cara format ni buat, terus dia tak ada pun pakai formula-formula yang macam dalam awak punya slide ni. So pada saya tak perlulah awak baca sangat dia punya formula tu. Kemudian method to increase fund tak ada apa, financial statement. Dia indirect dia awak akan faham terus.
nanti. Accounting relationship, gross profit, net sales, tolak bunga. Ni semua. Tengok je dekat accounting punya kaedah. Yang lain-lain tu ditunjukkan apa ni nama? Format format. Sebab nanti kita ada sikit je lagi latihan. Latihan untuk bahagian sini Nanti dekat B ni, A ni awak dah dapat. B ni evaluate the company's ability to pay current liabilities if the company. Oh, okay. Yang ini nanti dekat ratio, tajuk ratio. Ni kita tak boleh jawab lagi. Okay, kemudian kita ada C. It is found that there are some statement. Ni nak balancekan saja. Dia nak balancekan saja. Siap. Tapi lah, financial statement awak itu je. Tapi nanti yang ni kita akan buat masa ni hari Khamis nanti. Boleh? Boleh? Boleh, Doktor. Okey. Terus, okey sekarang ni saya masukkan drama tu. Awak punya attendance. Okey, siapa willing nak buat dia punya soalan? Nama company. Nama company. Nama company? Nama company? Oh, yang mana satu? Dia ada dua tu. Nama company senang benar lah soalan awak ni. Oh, nak tengok orang tu attend dengan tak attend ni Bagilah. Seri Gelam. Ya? Itu okey. Dia ada dua. Satu yang dekat basic punya soalan. Satu lagi kat advance punya soalan kan. Boleh ke? Ataupun ada lagi soalan yang lebih ni advance sikit. Bagi susah sikit nak pergi. Boleh? Dengar. Silap masuklah. Patut masuk kat Webex. Saya dah termasuk dekat ni. Termasuk dekat WhatsApp pula. Attendance tu. Okey, apa soalan-soalan yang ni sikit? Lebih mencabar sikit. Apakah Okey. 3 kategori untuk financial statement? Okey. Apakah 3 kategori dalam financial statement? Sebut satu saja. Apakah kategori dalam financial statement? Masalah kategori tu dia punya ni jenis account Ya. Okey, so sebut satu je cukup sebagai keyword dia Okey, boleh. Yang lain boleh? So tengok masuk. Ya? Susah ke soalan tu? Yang format Doktor. Bukan format. Tadi awak tanya account kan? Kategori account kan? Sekejap. Tadi siapa tanya Yen. 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 Awak tanya apa tadi? Saya dah ni yang mana satu? Awak nak yang mana satu sebenarnya? Untuk Awak nak yang financial format statement. ke kategori? Format. Format. Oh, format. Okey, kalau format senang sangat Bukan. Format ada two saja kan. T dengan I. Saya nak tanya kategori. Okey, account nama account kan? Ya, account. Okey, account penamat kita panggil tu account penamat. Dia ada 3 nama. Kalau yang T tu terus terang lah nampak dia punya nama account tu. Tapi kalau yang untuk I tu dia lain sikit. Tapi tak apa lah, awak boleh faham juga. Okey, sebutkan salah satu nama dalam 3 account yang awak tahu. Sebutkan salah satu je. Account yang awak tahu yang kita buat tadi. Okey, so kalau dah jawab, nanti kita jumpa hari Khamis. Yang ni jangan lupa buat ulang kaji. Nanti tak dapat dia punya rentak susah nanti sebab
Once awak dah tutup benda ni, awak tak tengok dah. Kita dah masuk tajuk cost accounting. Cost accounting lagi mencabar. Jadi sebenarnya simple ni. Kalau ini markah hilang banyak, bazir je. Okay, so good luck. Dan kita jumpa hari Khamis nanti.